Dukin Pecinta Nabi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Najwa Izzati binti Mustafa Kamal, bernombor matrik I20204819. Pada hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil satu peristiwa yang ada pada kehidupan baginda. Dalam banyak-banyak peristiwa yang ada dalam kehidupan baginda, saya hanya mengambil satu, iaitu tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW. Apakah itu tahun kesedihan? Iaitu apabila baginda telah kehilangan isteri dan juga bapa saudaranya. Isterinya yang bernama Khadijah dan juga bapa saudaranya yang bernama Abu Talib. Baiklah. Okey, tentang tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW ini, baginda telah kehilangan ataupun melalui dua pemergian yang serentak. Dan sirah Nabawiyah ataupun sirah Nabi telah terselit dua cerita ini pada tahun yang sama ataupun dinamakan tahun itu tahun kesedihan ataupun ada sebahagian orang menggelar sebagai tahun Dzulhijjah. Dalam bahasa Arabnya, ia digelar sebagai Amul Hazni, iaitu satu gelaran kepada tahun yang diletakkan dalam takwim Islam yang bertepatan dengan tahun ke-10 kenabian. Okey. Peristiwa ini berlaku pada tahun 619 Masihi sehinggalah 620 Masihi. Okay, kenapa dinamakan tahun kesedihan? Kerana itulah tadi, baginda telah kehilangan dua insan yang paling dicintai, yang paling disayangi, iaitu Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri pertama Nabi Muhammad SAW, dan Abu Talib, iaitu bapa saudaranya. Sebelum kita terus masuk kepada poin, kita bincangkan dulu siapakah Khadijah. Khadijah ini adalah anak kepada Khuwailid bin Asad dan juga Fatimah binti Zaidah, dan mereka ini termasuk dalam golongan ataupun suku Bani Hashim. Beliau merupakan isteri pertama Nabi Muhammad SAW. Banyak kisah yang menceritakan ketika baginda bernikah dengan Sayyidatina Khadijah, iaitu menyatakan bahawa beliau berusia 40 tahun, manakala baginda Nabi Muhammad pula berusia 25 tahun. Pada ketika waktu baginda menikahi Sayyidatina Khadijah, beliau merupakan satu-satunya isteri Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah dimadukan dan tidak pernah baginda menikah dengan orang lain sepanjang kehidupannya. Okey. Dan semasa hayat Sayyidatina Khadijah, baginda Nabi dan juga beliau telah dikurniakan beberapa orang cahaya mata yang dinamakan Al-Qasim bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad, Zainab binti Muhammad, Ruqayyah binti Muhammad, Qasim binti Muhammad dan juga Fatimah binti Muhammad. Anak baginda Sayyidatina Fatimah ini telah berkahwin dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidatina Zainab pula berkahwin dengan Abu Al-As ibn Rabi, iaitu anak saudara Khadijah, manakala Ruqayyah berkahwin dengan Sayyidina Uthman bin Affan, dan selepas kematian Ruqayyah, Uthman pula mengahwini Ummu Kalsum. Namun ketiga-tiga putera baginda dan juga Sayyidatina Khadijah telah meninggal sejak kecil lagi. Okay. Bagi siapa pula Abu Talib ya? Abu Talib ini adalah satu ataupun ketua bagi puak Bani Hashim. Beliau ini telah berkahwin dengan Fatimah binti Asad dan merupakan bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Nama sebenarnya adalah Imran,
tetapi lebih dikenali sebagai Abu Talib kerana anak lelaki sulungnya bernama Talib. Okey. Abu Talib merupakan anak kepada Syaibah bin Hashim ataupun Abu Muttalib dan juga Fatimah bintul Am. Adik-beradik Abu Muttalib Abu Talib ialah Harith ibnu Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Zubair bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib iaitu bapa kepada Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, Muqayyim ibnu Abdul Muttalib, Hijil bin Abdul Muttalib, Safiyah binti Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib dan juga Zarar bin ibnu Abdul Muttalib. Okey, itu adalah adik-beradik beliau. Manakala anak-anak kepada Abi Muttalib pula adalah Talib bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib, Aqil ibnu Abi Talib, Fakhitah binti Abi Talib dan Jumanah binti Abi Talib. Okey. Pada kewafatan Abu Talib ini, kita telah tahu Abu Talib merupakan bapa saudara ataupun pakcik kepada Nabi Muhammad SAW dan dia adalah salah satu pemimpin atau ketua kepada Bani Hashim. Abu Talib ini adalah orang yang membesarkan baginda setelah kematian datuk baginda iaitu Abu Muttalib dan beliau telah meninggal di usia 80 tahun. Sebagai pemimpin kepada Bani Hashim, Abu Talib telah menjadi pelindung ataupun penjaga kepada Nabi Muhammad SAW dan mempertahankan baginda daripada musuh-musuh yang tidak menyukai baginda. Walaupun beliau terus-menerus mempertahankan baginda, Abu Muttalib tidak memeluk Islam pada akhir hayatnya. Ada dikisahkan sewaktu kematian beliau, Abu Jahal mengatakan, "Wahai Abu Talib, mahukah kau meninggalkan agama bapamu?" Ini adalah kata-kata Abu Jahal untuk memujuk beliau supaya tidak mengikut kata-kata Muhammad. Walaupun dipujuk berkali-kali oleh baginda Nabi untuk mengucapkan syahadah, Abu Jahal tetap juga mengacau ucapan baginda dengan kata-kata tersebut iaitu, "Wahai Abu Talib, mahukah kau meninggalkan agama bapamu?" Dengan kata-kata tersebut, akhirnya Abu Talib kekal dengan agamanya. Pada akhir Abu Talib ini, beliau tidak dapat mengucapkan syahadah walaupun diajak oleh Nabi, dan setelah kematian Abu Talib, Nabi Muhammad SAW telah berdoa dan memohon kepada Allah agar mengampuni beliau. Namun Allah telah menurunkan ayat yang bermaksud, "Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak berkuasa memberikan hidayah petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi supaya ia menerima Islam, tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk pada sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturannya, dan dialah jua yang lebih mengetahuinya akan orang-orang yang ada untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk." Okey. Sejak kematian Abu Talib ini, musuh-musuh baginda Nabi Muhammad SAW mula berkelaku kasar terhadap baginda dan menyerang baginda secara fizikal, lebih-lebih lagi setelah kematiannya, dan kedudukan Abu Talib pada ketika itu sebagai ketua kaum Quraisy digantikan dengan saudaranya iaitu Abu Lahab yang terang-terang memusuhi Nabi baginda dan serta dakwahnya, dan akhirnya membawa kepada peristiwa penghijrahan Nabi ke Habsyah, dan itu akan diterangkan oleh sahabat saya yang lain. Okey, sekian saja penceritaan saya pada hari ini.